Andai kata ni tambahan lah kan. Andai kata mana-mana sesiapa yang jumpa bang kemas atau beli bang kemas yang bertanda 22 karat, maka bang kemas tersebut tidak boleh didagangkan, menyalahi undang-undang tempatan. Itu syaratnya. Jadi sesiapa yang menjual, pastikan dia bukan menjual dengan penandaan 22 karat di Malaysia. Salam pengenalan dan selamat menonton podcast Logam Berharga. Saya Hazin Salim Marjan, seorang business coach, dan bersama kita saya yang tidak asing lagi, seorang panel yang tidak asing lagi dalam dunia emas. Nickname dia Gubernur Dinar Dirham, Tuan Abdul Syukur Anwar. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Okay. So untuk episod yang pertama ni kita akan persembahkan, kita akan bagi penerangan tentang keturunan logam berharga. Okey. Jadi saya serahkan pada Tuan Syukur tentang logam berharga ni, apa yang logam yang berharga sebenarnya. Okey. Terima kasih Cik Hazin terlebih dahulu. Yalah, atas jemputan yang bermakna inilah. Okey, menuju kepada pertanyaan Cik Hazin tadi. Apa makna logam berharga? Ringkasnya, logam berharga apa-apa yang dikategorikan dalam komoditi pasaran antarabangsa lah. So logam berharga ni terbagi pada 3. Yang utama adalah logam emas, perak, platinum ataupun kumpulan-kumpulan platinum lah. Itu kumpulan platinum, dia ada platinum, palladium, rhodium dan seterusnya. So dalam konteks ni, hari ni kita nak cerita pasal emas lah. Emas merupakan logam paling berharga lah, dan diketahui umum, diketahui umum serata dunia. Okay. So kita nak bincang emas dan perak juga lah. Perak jugalah. Dan keduanya perak lah. Merupakan kumpulan logam berharga lah. Tapi selebih itu tak adalah platinum dan sebagainya, kita tak bincang. Sebab ini kira umum. Kita bincang dalam konteks logam emas dan logam perak. Jadi dari segi keturunan, keturunan ni kan, ataupun grading lah. Grading. Okey, grading ni dia bergantung pada produk tersebut lah. Kalau katakan untuk bang emas, kita ada 8 grading. Grading yang ditetapkan oleh penguatkuasaan ataupun regulatory lah. Bahan-bahan kemas kita ada 999, 950, 916, 875, 835, 750, 585, 375. Bermaksud kita ada 8 grade untuk bang emas ni. Itu bang emas. Dengan kalau jongkong emas pula, kita ada satu grade. Satu grade yang kita namakan 999.9. Itu untuk jongkong emas lah. Kebiasaan yang kita guna. Dan kita anggap dia sebagai grade international ataupun antarabangsa. Dan sementara perak pula, kita ada 4 atau 5 grade. Yang paling popular untuk bang emas kita panggil 925 lah. 925. Iaitu kandungan perak dia lebih kurang 92.5% untuk bang emas. Dan kalau you pernah dengar, perak berarti Britania. Britania ni maksudnya 958. Itu special, selalunya dikeluarkan di negara Eropah. Dan serta untuk jongkong emas, jongkong perak pula, dia mutu dia lebih kurang antara 999.5. Agak rendah sedikit berbanding dengan jongkong emas. Kalau you jumpa jongkong perak yang bermutu 999.9, itu adalah premium. Lebih tinggi lagi lah kegunaan dia. Tuan Syukur, nak tanya, macam apa dulu, sekarang ni kita sebut 999 kan, dulu kita sebut karat. Apa karat tu sejak bila? Orang tua dulu karat lah. Ya, orang tua, ya betul lah karat kan.
Okey, unit karat ni sebenarnya bermula di Eropah, negara barat lah. So, dia berdasarkan buah karat dalam nisbah 24 bahagian. So, mutu yang paling tulen sekali dia consider as 24 karat lah, ataupun 24 karat. 24 karat. Dalam pembahagian yang paling popular untuk bahan kemas, dia ada 24 karat, 22 karat, lepas tu 18 karat, 14 karat dan 9 karat. So ada 5 bahagian. 5 grade berbanding dengan grade yang hari inilah. Berbanding dengan grade hari ini. So jadi itu untuk bahan-bahan kemamas. Apa-apa grade pembuatan lah, hasil pembuatan. Dia tidak termasuk dalam jongkong emas. Zaman sekarang ni gunakan karat ataupun 999? Okey, pada hari ini selepas di Malaysia bermula 1995 kita telah membubarkan penggunaan karat. Jadi kita guna sistem metrik lah. Jadi yang 3 digit yang dicetak pada bank emas tu lah, dengan mutu 8 jenis mutu. Okey, saya nak tambah sedikit. Karat masih digunakan di negara tertentu. Di Amerika masih menggunakan karat. Di Amerika. Dan di Jepun masih gunakan sedikit untuk produk-produk yang custom made. Tapi secara umumnya Amerika kekal dengan sistem metrik dia. Macam kita, kalau dari segi pengukuran kita dah pakai sentimeter. Dia masih pakai kaki dan inci. Dia kekal dengan dia punya sistem metrik. Dia tak sama dengan international. Mungkin soalan saya ni nak tanya, kalau emas 24 karat dulu, okay. Emas 24 karat ni 999 ke ada 99949? Saya pun keliru. Okey, bila sebut emas 24 karat ni ada isu besar lah dari segi teknikal. Dari segi teknikal. So kita dah 24 karat ni sepatutnya kandungan emas dia 99.99%. Sepatutnya. Jadi bila kita buat penilaian tu, jadi dalam kategori 24 karat ni dia ada banyak bacaan yang diterima sebagai 24 karat. 99.99%, 99.9%, 99.5%. Itu dikategorikan sebagai 24 karat. Itu yang menjadi satu isu lah bila kita sebut penggunaan karat 24 karat tadi. Jadi teknologi hari ini kita boleh membezakan kita panggil 49, 39, 29. Jadi penggunaan karat tu kita mansuhkan. Susah juga. Susah juga. Memang susah. Kita boleh cerita 24 karat tu macam-macam dah. Macam-macam dah. Jadi kita kata untuk 24 karat ni kita mansuhkan dan kita kategorikan jongkong emas tu dalam bentuk-bentuk bilangan 9 tadi. Jadi itulah soalan yang hari ini timbul. Mana orang kata emas 24 karat tulen ke tak tulen? Itu soalan lah. Okay, tentang ketulinan ni saya nak tanya banyak lagi, tapi saya ingat sementara ni kita berhenti kat 24 karat dulu. 24 karat. Untuk 999, 9999 atau 995. Seperti saya berkeliru lagi. Jadi sebelum kita teruskan lagi, kita dengar dulu satu promo dan nanti kita, podcast Logam Berharga akan bersambung semula. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan, bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur. Majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna. Ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan.
Terima kasih. Jadi tadi kita cakap pasal 24 karat. Okey, mungkin kita pergi ke emas dulu lah. Emas dulu. Banyak-banyak logam pun. Jadi kita kalau dekat Malaysia ni yang 916 tu berapa karat? 916. Okey, soalan yang ni jadi banyak dipertikaikan di peringkat open ke isu besar. Jadi okey, kita dah gunakan sistem metrik yang baru dari segi penandaan tadi pada tahun 1995. So kita guna 916 sebagai grade sebagai grade yang nombor 3 lah, di mana kandungan emas dia tidak kurang daripada 91.66%. Kandungan emas. Okey. Jadi dari segi pengiraan tadi, kita nak convert kepada sistem metrik. 22 karat bagi dengan 24 karat, kita akan dapat persen. Dari segi pengiraan theoretically. Dia akan jatuh pada 91.6666%. Kandungan emas tadi. Jadi cumanya dari segi practicality dia, apa yang kita faham, bila kita cetak 22 karat tu, mutu dia tak memenuhi syarat sistem metrik. Dia boleh jatuh 21.9 karat. Jadi ataupun 21.95 karat. Itu dia tak memenuhi syarat tadi. Jadi bila kita gunakan sistem metrik, maka mudah untuk kita buat penilaian. Itu jadi orang hari ni bila kita sebut 22 karat, tidak semestinya dia jatuh dalam grade 96. Tidak semestinya. Jadi kita fahamlah, sebab kerajaan Malaysia ambil inisiatif, maka kita masukkan penggunaan karat tadi. Kayaknya kalau dulu barang kemas dulu ada tulis 22 karat. Ya, betul. Sekarang ni 916 saja. Ya, 916 saja. Andai kata ni tambahan lah kan. Andai kata mana-mana sesiapa yang jumpa bang kemas emas atau beli bang kemas emas yang bertanda 22 karat, maka bang kemas tersebut tidak boleh didagangkan. Menyalahi undang-undang tempatan. Itu syarat. Jadi sesiapa yang menjual, pastikan dia bukan menjual dengan penandaan 22 karat di Malaysia. So kita ada undang-undang lah yang berkaitan dengan tersebut. Macam mana pula dengan Thailandnya 965? Thailand agak beza sikit perundangan ni dengan Malaysia. Bagi Thailand, mutu yang paling tinggi konteks dia adalah 965. 965. Di Malaysia, mutu yang paling tinggi adalah 999 dalam konteks barang kemas emas lah. Jadi cuma saya nak katakan, okey, 965, kalau you buat pengiraan 965 bahagi dengan 1000 ataupun 100, 96.5 bahagi dengan 100, you kali dengan 24 karat, you akan dapat 23 karat. 23 lah. 23 karat. Itu sebab dia punya conversion tu agak spesifik. Berbanding dengan di Malaysia. Bila kita ambil kita nak letakkan 965 tu, dia tidak letak spesifik, agak nombor tu pelik sikit. Jadi kita kategorikan dia sebagai 950. 999, 950. Tapi 950 tu tak sama dengan 23 karat. 950 tu kalau kita convert kepada karat, 22.8 karat. Okey, artinya emas tadi kita ambil yang simple dulu lah. Dia lagi kompleks. 22 karat untuk barang kemas ataupun 916. Artinya komersial punya tandaan sekarang 916. Betul. Okey. Untuk Thailand punya 23 karat, mungkin saya tak tahu undang-undang dia di mana. So dia kategori 23 karat. 23. Kan? So kita pun banyak emas kita yang macam jongkong semua, ada yang 999, ada 39, ada 49. Ya, betul. So mungkin situ kita faham situ dulu lah. Untuk emas kita faham keturunan tu ada 999 hingga 965 dan 916. Okey, saya sambung sikit tentang silver sikit. Okey, silver. Silver pula saya tengok ada yang tandakan sebagai 59. Apa maksudnya? Okey, 59 tu bukannya penggunaan barang kemas berharga lah. Biasanya perak ni paling maksimum yang diguna pakai dalam konteks jongkong ataupun
Bangkema emas, iaitu 999.5. Itu paling tinggi lah. Sebab untuk menghasilkan 49 agak berbeza dengan menghasilkan emas 49. Jadi itu dah kira minimum requirement lah untuk jadikan dia apa kata orang, perak tulin. Perak yang murni ataupun tulin. Jadi itu yang paling tinggi, 999.5. Kalau kita pergi 49, maka kos untuk menghasilkan 49 itu lebih tinggi daripada, jadi nilai dia menjadi premium lah. Kalau dia pergi 59, maksudnya lagi premium. Maksud tidak ada bahan asing yang ada dalam jongkong tersebut. Kita panggil dia purest ataupun yang paling tulen sekali atau paling murni sekali dalam konteks itu. Tapi adalah dia punya sampingan atau benda-benda asing. Tapi benda asing tu terlalu kecil. Mungkin sikit lagi tentang perak. Macam mana pula dengan macam orang buat gelang ke rantai tu, itu purity dia berapa? Di Malaysia ni sebab yalah, saya tak kata dia logam perak ni murah sangat. Dia ada dua di pembuatan di tempatan ni ada dua jenis. Satu pembuatan yang menggunakan pure silver. Dia terus dia buat, dia tak dicampur apa-apa. Contohnya kraft tangan, pembuatan kraft tangan ataupun yang dibuat dari logam perak lah, 999. Contohnya dulang perak. Yang benda tu dulang perak. Dan kebanyakan Bangkema emas yang dibuat di Malaysia semuanya 39 yang dibuat di Malaysia. Tetapi ada satu agensi bila dia buat Bangkema emas yang berasaskan perak ni, dia gunakan simbol 925. Yang selalu kita jumpa dekat mall tu 925. 925. Mall lah, itu semua standard item. Sebab dia mudah dikenal pasti oleh orang antarabangsa. Semua masyarakat antarabangsa akan menggunakan itu sebagai rujukan. 925 maksudnya kandungan perak dia 92.5%. Untuk emas dan perak kan, saya ingat untuk masa 10 minit ni kita sempat sampaikan tu saja. Keturunan emas dengan keturunan perak, jenis-jenisnya. Dan sekali lagi umpama percumanya kitaran air, semoga penerangan tentang keturunan emas logam pada episod ini memberi manfaat kepada para penonton. Sila tonton tajuk episod akan datang, penggunaan dan bentuk logam berharga untuk episod akan datang. Terima kasih.